Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada minggu ini, Agrotech akan memaparkan inovasi mesin serunding daging, penghantaran kelapa ke Semenanjung dan juga jus Roselle. Semuanya hanya dalam Agrotech. JPV melalui bahagian industri asas ternakan memberikan bantuan dan juga khidmat nasihat kepada usahawan agar terus berdaya maju untuk mempelbagaikan produk yang dihasilkan. Justru, inovasi mesin serunding daging telah diperkenalkan bagi memenuhi cita rasa pengguna. Puan Raisya mula mengeluarkan serunding semenjak tahun 2011. Pada ketika itu, pengeluaran hanya dilakukan di ruang dapur rumahnya. Pada tahun 2014, usahawan ini telah membulatkan tekad untuk membina bengkel serunding bagi membolehkan pengeluaran dijalankan dalam jumlah yang lebih besar dan ke arah permohonan persijilan halal. Pada tahun 2013, Puan Raisya telah menerima anugerah selaku Johan bagi kategori serunding terbuka Hari Peladang, Penternak dan Nelayan peringkat Negeri Kelantan. Bermula dari saat inilah, pelbagai anugerah telah berjaya dicapai. Antaranya, Silver Medal Euro Invent Creativity and Innovation di IASI Romania bagi kategori serunding daging habatus sauda, Matrade Excellence Award, Anugerah Usahawan Belia Risda Kelantan dan banyak lagi. Berkat kesungguhan ini membuatkan anak kelahiran Tanah Merah ini melipat gandakan lagi usaha melalui produk yang dihasilkan. Sebenarnya adik saya yang start bisnes, mula jual dengan nasi kerabu je kat tepi jalan. Lepas tu saya baru habis degree masa tu, dia baru habis STPM. So dia kata jomlah, dia minat masak kan. Minat masak, saya kata saya tak pandai masak tapi saya boleh menjual. So masa tu bila kita start jual kat tepi jalan tu, alhamdulillah kita dapat kumpul masa tu 500 tu dah besar dah bagi kita pada masa tu kan. Dulunya dikenali sebagai Anak Cekal Enterprise yang ditubuhkan pada 28 Disember 2011. Syarikat Anak Cekal International Sdn Bhd adalah syarikat 100% Bumiputra yang diterajui oleh Raisya Muhammad Hanafiah yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Perbankan Islam dari UiTM. Syarikat ini telah menerima geran perniagaan daripada SME Crop menerusi program peningkatan Enterprise Bumiputra berjumlah RM93,000. Geran tersebut adalah sebahagian daripada usaha dalam membantu meningkatkan daya saing perniagaan syarikat yang layak. Anak Cekal International Sdn Bhd ini adalah usahawan bimbingan bawah Jabatan Veterina Negeri Kelantan, di mana pada tahun 2019 beliau memperoleh geran pemadanan Chain Upgrade Product CUP, di mana dalam bawah skop peningkatan keupayaan pengeluaran, di mana kita bekalkan dua mesin, iaitu mesin carik daging dan mesin menggoreng serunding. Kecekapan mesin pencarik daging ini keupayaannya boleh memproses 100 kg per jam jika dibandingkan dengan cara manual, iaitu melibatkan 4 orang pekerja dan masa diambil adalah 2 jam. Pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina melalui bahagian industri asas ternakan sentiasa memantau dan memberikan bantuan serta khidmat nasihat kepada usahawan ini agar terus berdaya maju dalam mempelbagaikan lagi produk yang dihasilkan. Sebagai jabatan yang dipertanggungjawabkan, Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV
sentiasa menyediakan perkhidmatan veterina yang berkualiti bagi menjamin kepentingan kesihatan awam dan industri haiwan yang mapan demi kesejahteraan manusia. Dengan adanya mesin mencari daging dan mesin menggoreng serunding ni, syarikat mampu mengeluarkan satu kali ganda lagi daripada tu, 4,000 pieces travel pack Samlado. Kiranya dalam 60 hingga 80 kilo serunding sehari lah. Proses membuat serunding menggunakan SOP yang mematuhi persijilan halal dan bengkel ini juga telah mendapat persijilan halal dan mesti. Syarikat ini juga mempunyai kelebihan dan kelainan yang tersendiri. Kelebihannya adalah menyediakan produk-produk yang berlainan daripada produk serunding yang berada di pasaran. Dengan pengeluaran serunding daging pedas dan serunding ayam pedas yang luar biasa enak akan menggamit pelanggan untuk menikmati serunding tanpa mengira waktu dan musim tertentu. Samblado didatangkan dalam pelbagai perasa berbeza iaitu daging, daging pedas, ayam, ayam pedas dan juga kambing. Syarikat ini turut memperuntukkan sebanyak RM20,000 untuk tujuan mempertingkatkan mutu pembungkusan serunding supaya lebih komersial. Ini termasuklah dalam bentuk paket, bekas plastik, kotak dan bungkusan kecil yang mudah dibawa terutamanya ketika mengembara. Puan Raaisyah ini adalah seorang usahawan muda di bawah bimbingan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Puan Raaisyah adalah seorang pengusaha yang sentiasa berusaha untuk mengembangkan perniagaan beliau. Di samping beliau membantu belia-belia sekitar dengan memberi pekerjaan kepada masyarakat sekeliling, beliau juga aktif menyertai pameran-pameran yang dicadangkan oleh jabatan dan juga agensi-agensi lain. Beliau sentiasa bergerak dari semasa ke semasa dalam meningkatkan lagi jualan serunding. Serunding ini adalah salah satu produk hiliran berasaskan ternakan di bawah bimbingan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Dan kita Jabatan Veterina membantu mereka usahawan ini ke arah pensijalan yang lebih tinggi iaitu GVHP dan GMP yang melayakkan produk beliau ini menembusi pasaran antarabangsa. Syarikat Anak Cekal International Sdn Bhd telah mengunjurkan sebanyak 200 ejen, stokis dan dropship. Selain produk ini, telah memasuki rangkaian hypermarket seperti Aeon. Langkah ini adalah sebagai usaha meluaskan jenama serta tujuan pemasaran serunding Samblado di dalam dan luar negara. Berkat kesungguhan telah membuatkan anak muda kelahiran Tanah Merah ini melipat gandakan usaha melalui produk yang dihasilkan. Seramai 32 orang petani dari Pulau Pababak Semporna telah mendapat manfaat daripada perkhidmatan pemasaran hasil tani kelapa ini. Saksikan paparannya dalam segmen berikut. Belian kelapa di Pulau Papabak diteruskan oleh pihak Fama dalam usaha untuk meneruskan penyampaian perkhidmatan sampai ke golongan sasar tidak kira jauh mana mereka berada. Aktiviti ini dijalankan oleh Fama Sabah dan akan diteruskan setiap 2 minggu sekali untuk hantaran ke Semenanjung Malaysia menggunakan kontena hantaran laut. Pulau yang terletak di Semporna Sabah dengan jarak perjalanan mengambil masa setengah jam dari Jeti Semporna ke Jeti Pulau Papabak merupakan pengalaman yang berharga buat Fama membantu masyarakat di sana. Di Pulau Papabak ini terdapat 6 buah penempatan kampung.
Kebanyakan kampung yang terletak di pulau ini berjauhan antara satu sama lain. Rata-rata penduduk di pulau ini merupakan kaum bajau. Ekonomi utama mereka adalah sebagai nelayan dan juga petani. Sebenarnya kita mempunyai rancangan ke arah ini untuk memastikan supaya daerah-daerah yang kita kenal pasti mempunyai potensi akan dapat kita bangunkan dan majukan. Bagi melaksanakan peranan ini, Fama telah dan sedang menggiatkan usaha-usaha meningkatkan kecekapan di sepanjang rantaian pemasaran dengan memberi fokus kepada memperkukuhkan bekalan melalui program ladang kontrak, memperluaskan akses pasaran dan meningkatkan promosi pasaran tempatan dan ekspor. Usaha ini telah disambut baik oleh pekebun kelapa Encik Jaudin. Pada pendapat beliau, ini merupakan satu langkah yang positif kerana penduduk di pulau ini dapat menambahkan pendapatan mereka hasil daripada penghantaran kelapa dan pisang ke semenanjung Malaysia. Terima kasih kepada pihak PAMA dapat membantu kami memasarkan kelapa ini daripada Semporna ke semenanjung Malaysia. Senang berurusan dengan kami sebab mereka selalu ambil tiap bulan 2 kali. Antara strategi yang telah dikenal pasti bagi memulihkan industri kelapa ialah mempergiatkan penanaman semula dan pemulihan kawasan serta mempergiatkan program integrasi kawasan kelapa. Penanaman semula dan pemulihan kawasan-kawasan kelapa tua dan tidak ekonomi akan ditanam semula dengan varieti hybrid berhasil tinggi seperti kelapa matang yang berusaha menghasilkan antara 25,000 hingga 30,000 biji kelapa sehektar setahun. Kebanyakan sekarang orang petani sudah beralih kepada tanaman kelapa sawit. Jadi untuk mengusahakan tanam kelapa ini, kita pihak jabatan ada bantuan berbentuk subsidi. Kawasan kelapa seluas 16,000 hektar akan ditanam semula dengan kelapa matang dan kawasan seluas 2,000 hektar dengan kelapa pandan. Selain itu, kawasan sedia ada seluas 31,000 hektar yang masih produktif akan dipulihkan melalui program pemulihan seperti pembajaan, pembaikan saliran dan pengurusan serangga perosak secara bersepadu bagi meningkatkan produktiviti. Jabatan Pertanian juga akan mempergiatkan program integrasi kawasan kelapa secara integrasi dengan tanaman lain seperti koko, kopi, herba, pisang dan nanas. Ini bertujuan bagi meningkatkan lagi pendapatan pekebun kecil kelapa. Industri kelapa mempunyai prospek yang cerah berdasarkan peningkatan permintaan terhadap pelbagai produk hiliran. Selain itu, permintaan yang meningkat terhadap produk bernilai tinggi seperti minyak kelapa darah dan produk daripada bahan sampingan kelapa memberi peluang kepada pengusaha kelapa untuk meningkatkan pendapatan. Pengeluaran kelapa dijangka meningkat daripada 530,000 tan metrik atau 530 juta biji pada tahun 2010 kepada 1.2 juta tan metrik atau 1.2 bilion biji pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebanyak 8.7% setahun bagi memenuhi permintaan tempatan yang tinggi. Peningkatan pengeluaran akan dicapai melalui peningkatan produktiviti daripada 4.8 tan metrik sehektar kepada 15.1 tan metrik sehektar. Ada
mahal sikit lah kalau pama orang ya nak beli. Kami punya kelapa, pisang pun ada mahal sikit daripada orang lain juga lah. Ini merupakan operasi belian setiap minggu yang kita laksanakan, ya. Dan kita telah mula daripada babak ini sejak daripada awal tahun hari itu, dan secara percubaan dan permintaan bagi kualiti yang telah kita hasilkan di sini telah diterima oleh pasaran kita di semenanjung Malaysia. Jadi itu merupakan antara usaha-usaha PAMA dalam membantu operasi belian, operasi belian di kampung Pulau Pababak ini, yang mana Pulau Pababak ini merupakan dinasti agak lebih kurang 40 dari sini tidak ada belian daripada mana-mana pihak. Jadi itu merupakan antara usaha-usaha PAMA untuk membantu petani-petani kawasan di Sempurna ini. Fama di Hati Rakyat ini adalah merupakan satu tagline yang telah diwujudkan seiring dengan fungsi dan juga peranan Fama. Di mana peranan kita ini tidak mengira daripada mana penduduk itu. Bermaknanya sekarang ini kita memasarkan hasil mereka, kita mendekati mereka, kita bersama-sama dengan mereka daripada kampung-kampung, daripada perkampungan orang asli, daripada hujung di Sabah, di kawasan pendalaman dan sebagainya. Pegawai-pegawai kita sentiasa berusaha untuk mendekati mereka dan juga merasai tentang kepayahan hati mereka supaya peranan Fama ini sebenarnya dapat lekat di hati rakyat. Kita harap adanya program macam ni kira-kira boleh tingkatkanlah macam pekebun-pekebun di sini, boleh membantu kira pendapatan penduduk kampung sini kan. Setiap usaha yang dilakukan oleh pihak rakyat di peringkat akan bumi, nak tanam pisang, nak tanam kelapa, pasaran dia mencukupi. Kita tidak ingin melihat bahawa rakyat dia tangkap ikan tak ada pasaran dia tanam kelapa, lepas itu sampai itu aja kelapa tu, ya, rosak, lepas itu tak ada pasaran dia. Jadi Fama boleh memainkan peranan dan kita lakukan untuk memastikan supaya usaha ini dapat kita tingkatkan. Yang penting kepada kita ialah hasil negara kita, ya, di samping kita dapat memberi peluang pekerjaan kepada orang-orang setempat ini. Kesungguhan para petani dan pemasar di luar bandar inilah sebenarnya wira yang tidak didendang dalam memastikan bekalan makanan yang mencukupi dan tidak pernah putus. Segala jerih perih dan kesungguhan pekerja yang menggunakan bot untuk membawa kelapa ini seharusnya membuka mata semua pihak dalam menghargai usaha mereka selama ini. Dalam kita berbelanja, harus juga kita syukuri nikmat yang diperoleh selain berterima kasih kepada tangan-tangan yang berhempas pulas, dan ada juga yang bersengkang mata bagi memastikan bekalan makanan sampai terus ke rumah. Belian kelapa di Pulau Pababak diteruskan oleh pihak Fama dalam usaha untuk meneruskan penyampaian perkhidmatan agar sampai kepada golongan sasar, tidak kira walau di mana jua mereka berada. Memandangkan khasiatnya yang sangat tinggi, Rozel telah diterima baik oleh masyarakat di Malaysia. Saksikan paparannya dalam segmen berikut. Agrobazar di restoran jejantas air keruh semakin popular di kalangan pengguna lebuh raya Utara Selatan yang singgah untuk berehat dan menjamu selera. Agrobazar pertama beroperasi di restoran jejantas air keruh ini terletak di arah selatan lebuh raya Utara Selatan. Ia dibuka pada tahun 1999. Sebenarnya Agrobazar ini ada berbagai kategori. Dia ada Agrobazar kedai rakyat, dia ada Agrobazar biasa, ada Agrobazar K-shop. Yang ini setiap satunya adalah fungsinya yang berbeza.
Agrobazar Kedai Rakyat yang kita wujudkan adalah untuk di kawasan pinggir-pinggir bandar dan di kampung-kampung yang dilaksanakan oleh usahawan itu sendiri. Dan ia menjual pelbagai-bagai produk, iaitu produk segar dan juga produk proses. Yang keduanya adalah Agrobazar K-Shop yang tempatnya adalah di bandar-bandar kecil dan juga di bandar-bandar yang diusahakan oleh usahawan, dan fokus dia adalah kepada produk-produk industri asas tani sahaja. Dan yang ketiga adalah merupakan Agrobazar yang dilaksanakan atau dijalankan oleh anak syarikat Fama, iaitu yang kebanyakannya adalah terletak di sepanjang highway Lebuh Raya Utara Selatan. Agrobazar milik penuh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama itu yang beroperasi 24 jam sepanjang hari menjadi tumpuan pelancong domestik dan luar negara. Lebih 34 produk perusahaan kecil dan sederhana PKS dipasarkan di sini. Antaranya produk bahan makanan seperti keropok ikan, kerepek tempe, kopi dan sebagainya. Turut dipasarkan ialah pelbagai produk keluaran Fama seperti produk jenama Agromas. Pihak Fama di Agrobazar Jejantah Agro ini kita mensasarkan jualan adalah sebanyak 850,000 setahun. Dan setakat ini kita telah dapat memasarkan pelbagai produk, barang-barang IKS tempatan dengan pengusaha-pengusahanya dan juga barang-barang keluaran Fama sendirilah, iaitu barang Agromas. Yang mana kita highlightkan di sini adalah produk-produk Roselle dan juga produk-produk lain lah. Yang mana Roselle ni di sini telah dapat sambutan yang cukup baik daripada pihak pengguna. Selalu saya membeli barang kat Agrobazar sebab saya pun staff kat sini. Salah satu saya beli minuman dia, kerepek dan lain-lain lagi lah. Roselle ni sepanjang saya dengan Agromas ni lah, saya beli barang Agromas ni ada 3, iaitu jam, cordial dan juga air RTD. Tiga-tiga semua saya dah rasa dah. Memandangkan kandungan khasiatnya yang sangat tinggi, Roselle telah diterima baik oleh masyarakat di Malaysia. Potensi produk berteraskan Roselle telah membuka peluang yang besar kepada masyarakat setempat untuk mengusahakan tanaman Roselle secara ladang dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang lumayan. Roselle atau lebih dikenali sebagai asam paya ini diusahakan oleh 100 petani di negeri Johor berkeluasan seluas 40 hektar dengan usaha sama Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama. Setakat ini, Fama telah mengeksport kira-kira 50 tan Roselle ke Australia, manakala 50 tan lagi untuk pasaran tempatan. Pusat Memproses Makanan Fama PMMF di Rengit Johor mula membeli dan memproses bekalan Roselle dari Terengganu apabila bahagian pembangunan asas tani mengambil inisiatif memasarkan produk hiliran berasaskan komoditi itu. Produk pertama yang dihasilkan oleh PMMF Rengit adalah jam Roselle. Kini PMMF Rengit telah memperluaskan rangkaian pembelian dan memproses bekalan Roselle dari Rompin dan sekitar Johor. Kita buat R&D dan kita dapat produk yang kedua kita keluarkan ialah cordial Roselle. Dan selepas tu kita fikir lagi, kita buat lagi R&D dan sebagainya, kita dapat keluarkan RTD Roselle, ready to drink, minuman terus. Projek kendalian Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama ini mula diusahakan pada tahun 2008 membabitkan 40 petani di Kampung Desa Murni dan Kampung Tebu Hitam Rompin yang terdiri daripada golongan berpendapatan rendah. Dengan sasaran pengeluaran hasil sebanyak 30 metrik tan tahun lalu, membabitkan 2 kawasan seluas 33 hektar, meletakkan Rompin sebagai pengeluar utama Roselle di Pahang untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Rata-rata petani wanita terbabit mampu meraih pendapatan antara 3 hingga 7 ribu ringgit semusim.
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama mensasarkan nilai pengeluaran tanaman bunga Roselle meningkat kepada 25 tan metrik tahun ini berbanding 21 tan metrik tahun lalu. Roselle ini ada 3 grade. Satu grade Roselle Premium. Roselle Premium ni memang kita khususkan untuk tujuan pengeksportan. Dan Roselle grade 1 dan 2 adalah tujuan untuk kita buat proses. Jadi ada yang dibuat jam, dibuat cordial, dibuat teh, dan berbagai-bagai lagi. Dan saya melihat kawasan di sini ni banyak Roselle yang bergrade premium lah. Ekstrak Roselle diperoleh dengan melakukan proses pengekstrakan terhadap salut bunga segar atau salut bunga kering yang dimasak pada suhu melebihi 95 darjah Celsius. Ekstrak yang berwarna merah gelap diperoleh melalui proses penurasan. Daripada ekstrak ini, berbagai-bagai hasilan Roselle dapat dikeluarkan. Roselle bukanlah tanaman baru, sebaliknya Fama ingin menghidupkannya semula kerana yakin dengan potensi besar yang mampu dihasilkan melalui komoditi ini. Roselle telah dikenal pasti pada 1990 sebagai komoditi baru yang berpotensi untuk dimajukan sebagai produk hiliran. Kita melangkah ke depan lagi bila mana kita mendapat tahu bahawa produk Roselle ni mendapat sambutan dan khasiatnya yang amat baik, tinggi dengan vitamin C. Jadi dengan itu kita menggalakkan petani-petani setempat untuk menanam Roselle. Dan Roselle ni pula harganya amat baik. Jadi kita ambil bunga-bunga Roselle ni datang ke sini untuk kita proses menjadikan 2 produk lah sebenarnya. Satu adalah jus Roselle, yang keduanya adalah jam Roselle. Kita merangkum kepada end-to-end solution. Bermakna satu produk yang dihasilkan itu, sebagai contohnya Roselle tadi, tidak hanya diproses secara segar, tetapi juga boleh dijadikan end product. Kerana kita mesti ada gabungan kedua-dua ini, barulah sesuatu penghasilan itu, tanaman itu dapat kita kembangkan. Potensi produk yang berteraskan Roselle telah membuka peluang yang besar kepada masyarakat setempat untuk mengusahakan tanaman Roselle secara ladang dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang lumayan. Sekian sahaja paparan Agrotech pada minggu ini. Diharapkan segala informasi yang telah disediakan memberi manfaat kepada anda. Sebarang cadangan dan juga komen bolehlah terus diajukan ke platform media sosial kami yang tertera di kaca TV anda. Semoga jumpa lagi dalam episod yang akan datang.